Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Kazari Afindi dan rakan penyampai. Dan saya Mara Suji, kita ikuti laporan ini. Maria, kalau kita melihat keadaan negara yang masih dilanda pandemik COVID-19 pada ketika ini adalah tidak sesuai untuk membuka pintu masuk Sarawak. Menteri Pelancongan Kesenian dan Kebudayaan Dato' Abdul Karim Rahman Hamzah berkata jika ia dibuka sekalipun, pelancong dari luar negara tidak akan datang. So, I think it's not appropriate. The time is not there yet to open up. Even if you are to open up, I don't think foreigners will be coming in. Those from China, those from Singapore. Because travelling is taboo now. Nobody want to travel. Those from the West, they come in, they're subject to quarantine. So when you are placed with this kind of restriction, it will not open up people to travel. Beliau berkata demikian bagi mengulas cadangan bekas Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Seri Abdul Rahman Dahlan menerusi Facebook untuk membenarkan interstate travel atau perjalanan antara negeri ke Sabah dan Sarawak. Sementara itu, Karim turut menyatakan kesediaannya untuk menjadi yang pertama menerima suntikan vaksin COVID-19. Baginya, ia adalah satu cadangan yang baik memandangkan wakil rakyat sering turun padang berjumpa dengan rakyat. Suntikan vaksin ini dan ia akan bermula dengan mereka yang betul-betul berhadapan dengan rakyat, iaitu the frontliners, dan suntikan ini akan terus menerus sampai ke hujung tahun ini. Pengesanan jangkitan COVID-19 baru dari sumber tidak diketahui yang tidak dapat dikaitkan dengan kluster menjadikan usaha untuk menghentikan penyebaran virus lebih mencabar. Kata pakar perunding kanan pediatrik Hospital Umum Sarawak Dr. Ui Mong Hao, walaupun kes berkaitan dengan kluster pasai telah berkurangan dengan ketara, namun masih banyak kes baru dikesan yang boleh menjadi sebahagian daripada beberapa rantaian transmisi atau rangkaian aktif. And what worries me now is that those cases picked up from the Cebu town, we still cannot link all these cases up to form clusters. Now, why is it it's important to try to link all these cases up as far as possible? Because if you're able to link all these cases up, it still means that the transmission chain. This transmission chain can be. We can identify the transmission chain. Then we can identify the transmission chain. Then there's a possibility for us to cut the transmission chain. Buat masa ini adalah penting untuk melakukan pengesanan kontak sebanyak dan secepat mungkin untuk melihat apakah ada cara untuk menghubungkan kes-kes ini. Baik, seterusnya sebanyak 2,437 institusi pendidikan awal kanak-kanak di Sarawak tidak dibenarkan beroperasi pada ketika ini. Ia susulan pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP dan PKP bersyarat PKPB. Daripada jumlah berkenaan, 325 institusi pendidikan awal kanak-kanak tidak dibenarkan beroperasi di Sibu yang dilanjutkan pelaksanaan PKP sejak 27 Januari lalu. Kata Menteri Kebajikan, Kesejahteraan Komuniti, Wanita, Keluarga dan Pembangunan Kanak-kanak, Datuk Seri Fatimah Abdullah. Bagi bahagian lain, sebanyak 1,006 merupakan prasekolah di bawah Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak, 991 buah institusi pendidikan awal kanak-kanak di bawah Jabatan Kemajuan Masyarakat Negeri Sarawak, 105 buah tabika di bawah Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional Sarawak serta 10 buah tadika sedidik yang tidak beroperasi dalam tempoh PKPB. Sementara itu, tambahnya taska dan tadika swasta yang lain masih beroperasi dengan pematuhan ketat prosedur operasi standard SOP yang sedia ada.
Di mana semua pengusaha atau penyelia perlu memastikan kehadiran kanak-kanak adalah 50% daripada kapasiti ruang yang ada di setiap institusi. Dan semua pendidik atau pengasuh atau kaki tangan mesti menggunakan pelitup muka, begitu juga kanak-kanak. Setakat 7 Februari, sebanyak 268 institusi pendidikan awal kanak-kanak swasta membabitkan 6,608 orang kanak-kanak yang beroperasi dalam kawasan PKPB. Ini merangkumi 68 buah institusi pendidikan awal kanak-kanak dan 2,262 orang kanak-kanak di zon merah. Mana-mana parti yang bukan berasal dari Sarawak tidak diperlukan untuk masuk dan bertanding dalam pilihan raya negeri ke-12 akan datang. Tegas Naib Presiden Parti Pesaka Bumi Putera Bersatu PBB, Dato' Abdul Karir Rahman Hamzah, gabungan Parti Sarawak GPS tidak akan memihak kepada parti luar maupun parti komponen Perikatan Nasional PN. Jelas Karim, meskipun berkongsi perjuangan yang seiring dengan GPS di peringkat nasional atau sebaliknya, rundingan meletak calon PN di Sarawak tidak mungkin berlaku. Let the Sarawak-based party look after Sarawak. Ya. Sama ada UMNO kah, Bersatu kah, PAS kah, DAP kah, PKR. If possible, you just look after the other states lah. No need to come to Sarawak. Beliau berkata demikian bagi mengulas spekulasi yang mendakwa kemungkinan ada rundingan antara GPS dengan PN. Ini susulan satu paparan video tular di media sosial menunjukkan bendera PN sedang dicetak dan dikaitkan dengan persiapan untuk PRN Sarawak. Tambah Karim, kandungan video itu tidak mengejutkannya memandangkan tempoh penggal Dewan Undangan Negeri Sarawak akan berakhir menyebabkan PRN Sarawak perlu diadakan. Beliau juga tidak menolak kemungkinan semua parti politik sudah membuat pelbagai persiapan awal untuk berkempen dalam PRN Sarawak nanti. Berdasarkan Perlembagaan Negeri, PRN 12 Sarawak perlu diadakan dalam tempoh 60 hari dari tarikh DUN dibubarkan di mana penggal ke-11 DUN Sarawak akan tamat pada 6 Jun. Bagaimanapun, sebarang pilihan raya tidak boleh diadakan selepas yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah memperkenankan proklamasi darurat sehingga 1 Ogos ini. Tiada lagi bunyi paluan gong, simbal dan gendang yang mengiringi tarian singa dan naga bagi sambutan Tahun Baharu Cina tahun ini. Berbeza dengan tahun-tahun sebelum ini, pandemik COVID-19 yang menyerang negara turut menghentikan aktiviti kebudayaan itu yang sering disaksikan di majlis keramaian, hotel, pusat membeli belah maupun di sesetengah pejabat dan juga perumahan. Akur dengan arahan Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak, Ketua Pengajar Tarian Singa dan Naga Persekutuan Nanyang Wushu Datuk Seri Dr. Song Swihi berkata, mereka tiada pilihan melainkan membuat keputusan untuk berhenti seketika sehingga keadaan kembali reda. Katanya, biarpun dianggap sebagai Tahun Baharu Cina yang sunyi, namun keselamatan tetap menjadi keutamaan. And of course, he said, it's very sad that we have to skip this traditional custom. And then I think this year there's no lion dance on the street, you can see. So I think it will be quite a quiet Chinese New Year. But nevertheless, safety comes first. Sementara itu, bagi mereka kostum tarian singa, Roni Chin Cicai berkata, biarpun mendapat banyak tempahan persembahan tarian singa dan naga, beliau tetap tidak membenarkan anak muridnya untuk melakukan persembahan. Tamu Cina agak 1 bulan sebelum kan kucing Sarawak kita penyakitnya meningkat kan. Masa itu meningkat memang saya ada sudah ambil tersedia sudah. Jikalau penyakit ni masih merebak besar di kita Sarawak kan, kucing Sarawak lah kan kita di sini ialah kucing. Kalau betul-betul merebak besar, memang saya tak akan bagi persatuan saya keluar tarian singa kerana siapa yang anak-anak murid ni memang semua dari umur kecil sudah ikut saya. Sampai sekarang masih ada umur yang 13. Paling besar pun 18 macam-macam itu. Jadi semua tu
anak orang kan. Jadi kita mesti mau jagalah ini, madam. Kegamatan persembahan tarian singa turut dirindui masyarakat awam yang lain. We love the lion dance. We've seen it on TV, never firsthand. But this year, can't be. It's sad, but it's for the better of everybody. Kami nang every year. Mendapat memang kami tu ada juga kawan Cina. Memang kami selalulah pergi nangga tarian singa. Macam kawan kami pun Melayu pun ada yang menari singa aja. Join aja. Meskipun sambutan Tahun Baharu Cina kali ini disambut dalam suasana sederhana, namun tempahan juadah makanan tetap ada. Wartawan Audrey Keteni ada butirannya. Sambutan Tahun Baharu Cina di Sarawak pada tahun ini hanya disambut pada hari pertama sahaja dengan kapasiti kehadiran seramai 20 orang pada satu-satu masa dan dihadkan kepada ahli keluarga terdekat sahaja. Bagaimanapun sudah menjadi budaya, setiap perayaan pasti ada hidangan buat tetamu. Antara juadah wajib menjelang Tahun Baharu Cina adalah kuih bakul. Menurut pengusaha Lazis Enterprise, Nur Asmah Mokhtar, yang turut mengusahakan kuih bakul halal, tempahan kuih bakul air tangannya adalah memberangsangkan. Walaupun tempat kita dalam keadaan PKP, tempahan agak baik juga sebab kita buat jualan atas talian. Lagipun customer kami adalah kebanyakannya adalah daripada regular customer. Pada last year kami asyik dah polah sebab during PKP kami stop business. Untuk produk-produk bermusim macam tu kami jual secara online. Penyediaannya agak rotip kita nak molahnya. Ngukusnya 8 jam jadi kami sehari cuma dapat molah dalam 60 ke 70 biji je sehari. Untuk kebanyakan customer Kak Asmah orang Melayu dan orang Cina. Dan orang Cina pun lebih banyak daripada yang sebelum-sebelumnya. Jadi sebagai penjual, kita perlu peka apa yang boleh dan si boleh dan orang. Adalah pantang larang yang kita kena ikut dan orang sebagai bukan kita nak ikut sebab kita nak menjadi seperti dan orang, tetapi lebih kepada menghormati adat dan orang. Begitu juga dengan pengusaha kek lapis Maria Ngui Saimoy, tempahan yang diterimanya tidak putus-putus, malah Maria turut terkejut seolah tidak percaya dengan jumlah tempahan yang diterimanya kali ini. Macam si boleh sambut Tahun Baharu Cina apa, tapi setidaknya tetap beli untuk family, pakai makan setidaknya di rumah, tapi banyak customer baru lah untuk yang kami mau terima tempahan. Sehari dalam 100 lebih loaf, sampai kadang-kadang lingkungan dalam 200 loaf lah sehari, dalam 2 minggu untuk betul-betul. Ada 40 jenis kami mau bikin lapis kami. Best seller kami orang untuk Tahun Baharu Cina tu ialah lapis yogurt, dengan rose sakura kami orang, dengan cashew nut, walnut, banyak yang baru macam sweet potato, watermelon smoothie, peach, yang paling famous lah, yang nang hari tu nang nasi ada lagi lah stoknya. Tidak lengkap sesuatu perayaan itu tanpa juadah kuih muih, biskut dan sebagainya. Meski terpaksa mengehatkan pergerakan, mengehatkan aktiviti kunjung-mengunjung, namun semangat sambutan Tahun Baharu Cina tahun ini masih meriah diraikan. Sekian laporan Audrey Keteni bersama juru kamera Faitullah Morni untuk TVS. Pengguna perlu bijak dalam mengerus kewangan. Bezakan keperluan dan kehendak terutamanya ketika membuat pembelian semasa perayaan dalam tempoh pandemik yang mencabar ini. Presiden Persatuan Suara Konsumer Sarawak, Michael Tiong Kia Hung berkata, pengguna sendiri mesti tahu mengawal perbelanjaan harian mereka. Pembelian yang bijak adalah disarankan kepada pengguna dan tidak melampaui batas kemampuan diri sendiri. Jadi saya menyerulah pengguna untuk berhati-hati dalam spending dia, dalam perbelanjaan harian dia. Kalau boleh jangan berbelanja sesuka hati dan jangan melebihi apa yang diperlukan. Sebab masa pandemik ini, masa yang testing time, challenging time for everybody. Kita mungkin tak tahu impact ini, tapi dalam jangka masa panjang, ia akan memberi kesan yang buruk.
Pengguna haruslah mengambil langkah untuk berjaga-jaga dan tidak berbelanja tanpa meneliti sesuatu itu sebagai kehendak atau keperluan kerana ia boleh memberi kesan kepada pengguna kembali. Dalam suasana perayaan yang bakal tiba, pasti ada yang ingin berbelanja lebih daripada biasa. Namun, sentiasalah menjadi pengguna yang bijak, utamakan perkara yang perlu agar tidak menyesal di kemudian hari. Menurutnya, situasi ekonomi di negara ini berada dalam tahap yang tidak begitu memberangsangkan dengan pelbagai cabaran di bawah COVID-19, antaranya ramai rakyat yang telah hilang pekerjaan. Itu kita harus bersama-sama memutuskan rantaian COVID-19 ini. 2 lagi kes kematian baru COVID-19 melibatkan warga emas berusia 66 tahun dan 54 tahun di Sibu pada Selasa, menjadikan jumlah kematian meningkat kepada 55 kes. Manakala 111 kes positif COVID-19 dikesan di Sarawak, menjadikan jumlah keseluruhan kes meningkat kepada 5,871 kes. Daripada jumlah tersebut, Sibu mencatatkan kes tertinggi dengan 54 kes, diikuti Miri 21 kes, Bintulu 12, Dalat 7, Kanawit 6, Kapit 5 kes. Sementara itu, Beluru dan Kuching masing-masing mencatatkan 2 kes, manakala Lawas dan Betong 1 kes. Sarawak masih lagi aktif dengan 15 kluster di mana kluster seruas Beluru, kluster Junheng Bintulu, kluster Rakut Miri terdapat penambahan kes baharu. Daerah Simunjan telah kembali berstatus hijau dari status kuning. Pada masa yang sama, daerah Kuching pula telah bertukar status daripada status jingga kepada status kuning. Dalam pada itu, negara mencatatkan 2,764 kes baharu COVID-19 dilaporkan pada Selasa, menjadikan jumlah keseluruhan kes kini ialah sebanyak 248,316 kes. Daripada jumlah itu, sebanyak 6 kes import dilaporkan yang menerima jangkitan daripada luar negara, manakala selebihnya merupakan kes tempatan. Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Noor Hisham Abdullah berkata, kes aktif dengan keboleh jangkitan COVID-19 kini sebanyak 50,841 kes. Sebanyak 13 kes kematian baharu turut dilaporkan, menjadikan jumlah kumulatif kes kematian kini adalah sebanyak 909 kes. Sementara itu, jumlah kes sembuh terus catat peningkatan sebanyak 3,887 kes, menjadikan jumlah kumulatif kes sembuh kini sebanyak 196,566 kes. Hospital kerajaan di Kapit, Limbang, Miri dan Kuching bakal menerima makmal molekul dalam usaha untuk meningkatkan ujian tindak balas rantai polimerase PCR di hospital berkenaan. Menurut Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan yang juga Penasihat Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak, Datuk Seri Dr. Sim Kui Hien menerusi satu muat naik di Facebooknya. Kerajaan Sarawak dan Kerajaan Persekutuan masing-masing menyumbang 2 kontena makmal molekul ke hospital di seluruh negeri. Katanya Kerajaan Sarawak akan membiayai makmal untuk Hospital Limbang dan Hospital Kapit. Manakala Kerajaan Persekutuan akan menghantar keperluan yang sama kepada Hospital Miri dan Hospital Umum Sarawak. Gelombang banjir ketiga yang melanda Sarawak berakhir dengan satu-satunya pusat pemindahan sementara PPS yang terletak di SK Tanah Putih Serian ditutup petang tadi. Tutupan PPS terakhir itu disahkan Sekretariat Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak setelah kesemua 338 mangsa banjir yang masih berlindung kembali ke kediaman masing-masing 4 jam selepas sebuah lagi PPS di Dewan Masyarakat Serian yang menempatkan 148 mangsa ditutup. Episod terbaru banjir yang bermula 3 Februari lepas yang kemuncaknya 2 hari kemudian telah memaksa 1,071 penduduk di 5 daerah di Sarawak dipindahkan ke 19 PPS sebelum keadaan banjir mulai bertambah baik dan surut. Selain Serian, daerah lain yang terjejas oleh bencana itu ialah Simunjan, Samarahan, Tatau dan Song.
Pendidikan terus diutamakan bagi memastikan masyarakat menerima taraf pendidikan yang sempurna. Demikian hasrat Menteri Pelancongan Seni dan Budaya yang juga Ahli Parlimen Batang Sadong, Datuk Seri Nancy Shukri. Ini jelasnya adalah jaminan kepada anak-anak di kawasan Batang Sadong untuk membuka ruang kepada mereka melanjutkan pengajian ke peringkat lebih tinggi. Kita juga melihat dan memerhati juga keadaan infrastruktur sekolah yang ada di kawasan kita. Yang saya ambil sebagai satu prioriti sekarang adalah sekolah SD Abaman, dan berkali-kali saya mengingatkan. Saya dimaklumkan segalanya dari segi tendernya pun sudah selesai. Bila nak start, saya tahu mungkin PPD tahu kan? PPD lebih tahu. So, kerja saya adalah untuk mengingatkan, memastikan sekolah itu cepat-cepat. Tegasnya lagi, beliau akan memastikan projek-projek yang melibatkan keperluan pendidikan dan pembelajaran di Batang Sadong akan dipercepatkan. Dalam perkembangan lain, Nancy berkata kementeriannya juga akan tampil dengan inisiatif untuk melahirkan pemandu pelancong muda menerusi program Duta Muda. Program ini katanya banyak melibatkan kanak-kanak sekolah rendah darjah 4 dan 5 di Simunjan. Dengan cara ini katanya secara tidak langsung akan memberi keyakinan kepada anak-anak ini untuk bercakap dan bercerita. Lagi perkembangan dalam negeri, sebanyak RM500,000 telah diperuntukkan Kerajaan Sarawak menerusi Jabatan Kejaraya JKR bahagian Miri bagi melaksanakan pembinaan ruang tempat letak kenderaan tambahan di hadapan Sekolah Menengah Jalan Riam Miri. Ia bertujuan mengatasi masalah kesesakan jalan di kawasan sekolah perumahan, terutamanya pada waktu puncak. Kapasiti tempat letak kenderaan yang sedia ada kini adalah hampir dipenuhi dengan kenderaan pelajar. Menteri Pengangkutan Sarawak Datuk Lee Kim Shin berkata, dengan adanya tapak tempat letak kenderaan yang lebih luas dan besar, ianya dijangka mampu menampung jumlah kenderaan pelajar, guru serta kaki tangan sekolah. Dalam perkembangan yang sama, Lee yang juga Ahli Dewan Undangan Negeri Senadin turut mengemukakan cadangan kepada JKR untuk menambah sebuah lampu isyarat pejalan kaki bagi menjaga keselamatan para pelajar, guru-guru serta pengguna jalan raya yang melintasi jalan raya untuk ke tempat letak kenderaan mereka. Kerajaan Sarawak melalui Kementerian Utiliti Sarawak dan Sarawak Energy mempercepatkan penyampaian projek elektrik untuk memastikan kemudahan elektrik yang dipercayai untuk seluruh kawasan luar bandar Sarawak sebelum 2025. Sejak 2009, sebanyak 150,000 rumah di Sarawak telah dimulakan di bawah strategi elektrifikasi luar bandar, termasuk pengeluaran sistem grid untuk kawasan luar bandar dengan akses jalan raya di bawah skim elektrik luar bandar. Dengan mengharungi pelbagai cabaran termasuk kedudukan logistik yang jauh dan isu pandemik COVID-19 sekarang ini, Menteri Utiliti Sarawak, Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utom menjaminkan akan bekerjasama dengan Sarawak Energy untuk memastikan bahawa kawasan luar bandar Sarawak akan dapat mengakses elektrik selama 24 jam. Secara keseluruhan di daerah Sri Aman, luas kawasan elektrik luar bandar dengan liputan 94.7% dengan 780 rumah di kawasan luar bandar yang masih belum ada kemudahan elektrik. Pada penghujung 2021, 16 buah kampung di Lubuk Antu akan ada jaringan sambungan elektrik. Ini akan memberi kebaikan kepada 1,040 kediaman daripada 208 di kawasan Lemanak dan Engkari. Ini pula lain kisahnya di Miri. Kejadian seorang lelaki berusia 22 tahun dibelasah teruk sekumpulan lelaki di sebuah ladang kelapa sawit. Polis telah menahan 5 suspek disyaki terlibat dalam kejadian serangan itu. Penahanan 5 suspek warga tempatan dibuat sekitar jam 10 pagi pada Selasa di perkarangan Balai Polis Pusat Miri oleh anggota Jabatan Siasatan Jenayah Miri JSJ.
Ketua Polis Daerah Miri SCP Hakemal Hawari berkata usaha kini sedang giat dijalankan untuk mengesan seorang lagi suspek. Kelima-lima suspek berusia antara 24 hingga 43 tahun kini sedang ditahan di lokap Balai Polis Pusat Miri untuk membantu siasatan lanjut. Susulan kejadian, mangsa berusia 22 tahun itu mengalami kecederaan pada bahagian badan dan kepala. Kes disiasat mengikut Seksyen 324 Kanun Keseksaan kerana dengan sengaja menyebabkan kecederaan menggunakan senjata atau lain-lain benda yang berbahaya dan Seksyen 506 Kanun Keseksaan kerana melakukan ugutan jenayah. Masa depan pemain naturalisasi negara Muhammad Daud Sumareh akhirnya terjawab apabila mengambil keputusan untuk berhijrah menyertai penyandang juara Liga Super Johor Darul Ta'zim GDT. Pengumuman tersebut diumum Sumareh menerusi satu muat naik di laman Instagramnya ketika isu mengenai Persekutuan Bola Sepak Antarabangsa FIFA mengarahkan Persatuan Bola Sepak Negeri Pahang membayar 4.9 juta ringgit kepada Sumareh masih belum menemui jalan penyelesaian. Pemain berusia 26 tahun itu sebelum ini menamatkan khidmatnya bersama Pahang sebelum berkelana ke Thailand menyertai Perlis Terror. Sumareh bakal menyarung jersey bernombor 13 bersama JDT. Lagi perkembangan sukan mengejutkan. Pemain beregu campuran negara Shevan Lai Jimmy mengatakan dirinya langsung tidak diberi sebarang indikasi bahawa prestasi dalam saingan sirkuit Asia telah membawa padah buat dirinya dan Goh Sun Huat. Biarpun berjaya layak ke separuh akhir saingan akhir jelajah dunia BWF. Lebih memeranjatkan, mereka dibuang hanya 5 bulan menuju ke Sukan Olimpik Tokyo 2021. Persatuan Badminton Malaysia BAM menggugurkan 5 pemain termasuk pemain berusia 28 tahun itu bersama pasangannya Sun Huat. Penyingkiran itu memberi kesan buat Shevan dalam merebut slot ke Sukan Olimpik buat kali pertama sepanjang keriernya. Peluang untuk layak juga mungkin akan tertutup seandainya Shevan dan Sun Huat gagal mendapatkan tajaan kesaingan sirkuit Eropah diikuti baki kejohanan kelayakan Sukan Olimpik yang lain. Ketika ini, Shevan dan Sun Huat yang kini di ranking ke-11 untuk ke Tokyo perlu menyertai saingan kelayakan sebanyak mungkin untuk merebut mata bagi memastikan mereka berada dalam kedudukan 8 terbaik selepas Goh Liu Ying dan Chan Peng Sun. Baik, laporan itu tadi mengakhiri utama TVS malam ini. Kami doa mupok dulu. Saya Kazari Afindi. Dan saya Mara Suji. Salam hormat. Assalamualaikum.